Hai, Assalamualaikum. Okey, yang ni video part yang kedua. Yang part pertama ataupun bahagian pertama saya dah terangkan untuk dua taburan Poisson, dan kamu kena ingatlah tanda-tanda dia macam mana, mean dia macam mana, variance dia macam mana. Dan satu lagi adalah taburan binomial. Dia punya tanda-tanda dia apa, mean dia apa, variance dia apa. Okey. So, dan nilai-nilai ni kena tahulah. N tu untuk apa, P tu untuk apa, Q tu untuk apa. Okay, so hari ni saya nak fokuskan untuk taburan normal. Okey, taburan normal ni banyak sikit, tapi kita akan go through satu-satulah macam mana dia punya keadaan. Okey, seperti yang saya terangkan, taburan normal ni adalah taburan apa? Yang ni. Okey. Taburan normal ni adalah pemboleh ubah rawak selenjar. Dia di bawah pemboleh ubah rawak selenjar. Kalau diskrit, dia adalah binomial dengan Poisson. Apa beza diskrit dengan selenjar ni? Okey, binomial diskrit ni adalah sukatan data tertentu dan boleh dibilang. Okey, contohlah yang kamu buat kajian hari tu, kajian KIS hari tu. Okey, kita ada kawasan kita bila kita buat kajian kan. Contohnya kawasan kita buat di Taman Indah. Okey, katakanlah kawasan kamu adalah Taman Indah. So, dalam Taman Indah ni ramai penduduk dia. Katakanlah ada dalam 500 orang. Okey. So, bila kita nak buat kajian, kita akan ambil sampel kan untuk kita bagi. Contohlah untuk kita edarkan borang soal selidik kita. So, katakanlah dari 500 kita tak ambil, kita target katakanlah kita nak dalam 100 orang je. So, dalam taman ni kita ambil dalam 100 orang sampel. Okey. So, kamu ambil dah 100 orang ni, jadikan sampel, bagilah borang-borang soal selidik apa semua tu. Okey, so sampel ni boleh dikenali sebagai pemboleh ubah. Benda ni lah yang dinamakan pemboleh ubah rawak. Okey, rawak tu apa? Pemboleh ubah rawak tu maksudnya orang yang kita pilih 100 ni adalah kita pilih secara rawak tanpa kita pilih. Okey, kita nak dia ni, kita nak dia ni. Tak ada. So, kita pilih dia secara rawak. Dan bila kita nak pilih tu, ada kemungkinan setiap orang daripada 100 ni, dia ada taburan kebarangkalian. Nilai untuk pilih orang ni berapa, nilai ni. Setiap orang tu ada taburan kebarangkalian. Berapa nilai untuk dia dipilih, jadikan sampel ni. Okey, itulah taburan kebarangkalian. Okey. Dan taburan yang diskrit ni, pemboleh ubah rawak ni, dia ada dua, diskrit dengan selanjar. Okey. Diskrit ni adalah sukatan data yang tertentu dan boleh dibilang. Okey. Diskrit ni adalah contoh dia, contohlah yang tadi kita dah ambil 100 kan. Okey. 100 ni kita dah tetapkan kita nak 100. Katakanlah kajian ni mengenai ketagihan telefon. Okey. So, taburan contoh dia, taburan bahawa 100 penduduk, ataupun kita simbolkan dia sebagai X lah kebiasaannya. Okey. X ni sama dengan 100, ataupun boleh ubah kita sekarang ni ada 100. Okey. Untuk binomial atau untuk diskrit, pemboleh ubah rawak diskrit. Okey, diskrit ni adalah ditentukan, tertentu dan boleh dibilang. Okey. Dan boleh dibilang. Maksudnya kita dah tentukan dan kita dah kira. Dalam sampel ni, dalam pemboleh ubah rawak ni kita nak 100. So, taburan bahawa 100 penduduk Taman Indah adalah mengalami ketagihan telefon. Okey. Itu contoh dia untuk diskrit. Kalau selenjar, dia mengambil nilai yang tak terhingga atas suatu lingkungan julat. Okey. Tak terhingga tu maksud dia ada simbol dia tak guna sama dengan. Kalau sama dengan ni macam exactly kita nak berapa-berapa. Okey. Selenjar pula dia ada simbol lebih besar atau sama dengan, lebih kecil ataupun lebih kecil sama dengan, ataupun di antara lah. Di antara contohnya macam ni lah. Okey. So, dia banyak sangat keadaan dan dia akan mengambil kira positif ke negatif ke. Sebab tu dia banyak sikit yang ni. Taburan normal. Okey. So, taburan normal
Okey, taburan normal. Okey, dia punya tata tanda dia X. Okey, X in yang ni mean, yang ni variance. Okey, kalau tak ada kuasa 2 dia adalah sisihan piawai, kalau ada kuasa 2 dia adalah variance. Okey, taburan normal ni apa? Taburan normal ni adalah taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, macam yang saya cerita tadi, dia adalah selanjar yang diwakili biasanya dengan X lah pemboleh ubah tu, berbentuk simetri. Okey, berbentuk simetri ni adalah sebenarnya graf. Okey, bila dia normal, dia ada satu graf. Ni graf normal. Graf untuk taburan normal. Taburan normal tu maksudnya taburan kebarangkalian untuk pemboleh ubah rawak tu dipilih lah. Okey. So ini graf dia. Okey. Berbentuk simetri. Okey, ini berbentuk simetri, mempunyai nilai min dan sisihan piawai. Dan bila dia normal, min dia ni adalah 1, variance dia min dia adalah 0, variance dia adalah 1. Dan pemboleh ubah rawak tadi yang kita tulis sebagai X, bila dia normal kita boleh piawaikan dia sebagai Z. Okey, yang ni dia ada table dia dah, Zn 0, 1. Min dia 0, variance dia 1. Okey, dan taburan kebarangkalian kita boleh tengok melalui dia punya luas bawah graf ni. Dan luas bawah graf ni jumlah dia adalah jumlah luas bawah graf jumlah bawah graf, luas bawah graf ni adalah jumlah dia 1. So jumlah dia sama dengan 1. Dan 1 ni dia bagi kepada 2. Sebelah kanan ni 0.5, sebelah kiri ni adalah 0.5. So sama banyak. So taburan sebelah ni adalah 0.5, sebelah kiri adalah 0.5. Okey. So yang ni luas dia ada dalam jadual. Kita tak payah kira luas dia ni berapa-berapa. Dia ada jadual dia tersendiri. So kita hanya rujuk jadual sahaja. Okey. So untuk yang ni kamu kena ingat dia punya tata tanda lah. Dia punya macam ni. Lepas tu dia ada beberapa kes. Okey, yang ni yang saya cerita ada banyak tu. Okey, dia ada banyak keadaan. Okey, luas bawah bila ada graf dia ada banyak keadaan lah. Okey. Kes yang pertama, okey, bila taburan dia duduk ataupun positif. Okey, Z ni lebih besar daripada A. A itu adalah nilai positif lah. Okey. Ataupun dia kes yang kedua dia adalah negatif. Okey, nombor negatif. Yang ketiga, kes dia di dalam lingkungan. Yang ni lingkungan. Okey, lingkungan maksudnya taburan ni lebih besar daripada apa-apa sahaja tak terhingga, lebih kecil dari apa-apa pun sampai tak terhingga. Yang ni simbol dia tak terhingga kan. Okey. Tak terhingga tu maksudnya semua ni lah. Okey, bawah graf ni dia semua. Okey, bila semua macam saya cakap tadi, jumlah semua ni adalah 1. Kenapa 1? Kebarangkalian dia jumlah dia 1. Ingat yang saya cerita pada video part 1 tu. Kenapa 1? Sebabnya datang daripada 100% kan. 100 bagi 100 dapat 1. So kebarangkalian apa-apa yang terjadi kemungkinan dia paling banyak pun 100% tu kan. So 100 bagi 100 jadi 1. Okey, kes yang ketiga. Okey, yang ni kosong. Lebih besar daripada kosong ataupun lebih kecil daripada kosong. So maksudnya dia kalau positif, lebih besar dia positif lah belah kanan. So dia semua belah kanan ni. Sebelah kanan ni saya cakap tadi dia 0.5. So sama juga dengan sebelah kiri. Kalau dia lebih kecil daripada kosong, di sebelah kiri lah lebih kecil. Okey. So yang ni pun sama 0.5. Okey, kes yang terakhir adalah kes yang ni dia macam pantulan. Okey. Yang ni saya akan bagi tahu kenapa dia akan jadi pantulan. Sebabnya okey. Bila Z lebih besar daripada A, sama juga luas dia. Bila Z lebih kecil daripada negatif A, katakanlah kat sini saya letak 1.5, kat sini negatif 1.5. Okey, so kita boleh tengok dalam graf. Okey, bila kita lorek dia sebelah sini.
Okey, so katakanlah luas dekat sini dapat B. So dekat sini pun luas dia dapat B juga. So sama sebab dia macam pantulan gitu. Okey. So ni antara kes-kes dia lah. So kita akan go terus satu-satu. Okey, dan ini adalah tabel dia. Okey, yang ni adalah taburan normal. Okey, taburan normal bagi kebarangkalian hujung atas. Okey, yang ni jadual upper tail ataupun hujung atas. Okey, dia ada dua jadual ni sebenarnya, ada lower tail dengan upper tail. Kita guna upper tail sebab lagi mudah lah, sebab dia positif dan lebih besar. Okey, so kalau kamu perasan, inilah dia punya table dia. Okey, paling kecil 0. Kalau perasan lagi, ni paling kecil, okey, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, sampailah 0.5. Okey, kan tadi saya cakap 1, kenapa dia sampai 0.5 je? Okey, sebabnya jadual ni adalah jadual untuk positif. Okey, positif dia belah mana? Mestilah belah kanan kan? Okey, so yang ni bahagian positif. Okey, dan bahagian positif tadi sebelah ni saya cakap dia punya luas dia 0.5. So sebab tu lah kat sini paling besar 0.5. So jadual ni hanya terpakai untuk nilai-nilai yang kat sini je lah, yang positif ni. Positif ataupun lebih besar, dia ke sana. Kalau ke sini makin kecil lah, dia ke kanan. Ke kanan, makin ke kanan makin besar lah. Okey, so graf ni hanya boleh tengok untuk yang belah kanan saja. Okey, so nanti kita tengok soalan dia macam mana, bentuk soalan dia. Okey, so yang ni nilai Z dia lah. So nilai Z dia, so taburan dia nanti kita akan bergantung kepada nilai-nilai yang dalam ni lah. Okey, so kita tengok contoh soalan. Okey, nak mencari kebarangkalian bagi taburan normal menggunakan jadual. Okey, macam saya cakap tadi, yang pentingnya adalah kita kena tengok dua syarat. Okey, syarat yang pertama, bila dapat soalan, kita kena lukis graf dulu lah kan. Okey, bila kita lukis dia punya bell shape ni, dia mesti kena lorek belah kanan. Yang kedua, simbol dia mesti lebih besar atau lebih besar dan sama dengan. Okey, tengok contoh yang ni. Kebarangkalian tadi kan X, tapi X dia boleh dibawakan sebagai Z untuk kita tunjuk dalam jadual. So Z lebih besar daripada 0.5. So graf dia simetri, so bell shape, kita buatlah. So graf dia memang akan macam ni. So kosong kat sini. So 0.5 sama dekat sini lah. So 0.5 ni nombor positif. So positif belah kanan. So dia ni satu lagi kena tengok, dia adalah lebih besar. Kalau lebih besar, dia ke kanan lah. So ke kanan. So bila ke kanan, lorek dia pun mesti belah kanan jugalah. Okey. Okey. So sini tadi 0.56. Sebab dia lebih besar. So lebih besar, kita lorek bahagian kanan. Okey, sebab kita tengok syarat dia. So syarat yang pertama, lorek mesti belah kanan. Ya, betul. Lepas tu simbol dia lebih besar ke atau lebih besar? Dua-dua. Yang mana antara dua ni? So dia adalah yang ni. So dua-dua syarat ni dia okey. So bila dia okey, barulah kita boleh tengok dia punya jadual upper tail ni. So barulah kita boleh dibenarkan tengok jadual ni. Sebab jadual ni hanya untuk positif dan lorek sebelah kanan. Okey. So selepas tu kita tengoklah, so PZ lebih besar daripada 0.56. Okey. Okey, untuk dua nombor yang pertama, 0.5 ni adalah dekat ni, dekat kolom yang pertama ni. Dekat kolom yang pertama 0.0, 0.1. Okey, ni 0.5. Okey, ni yang ketiga. Ni yang ketiga adalah 6. So cari 6 kat mana? So 6 dekat sini. So kita tengok dia bertembung dekat mana? Okey, bertembung dekat sini. So jawapan dia 0.2873.
7. So itu sahaja jawapan dia. Okey. So taburan kita dapat 0.2877. So untuk yang P pun sama. Okey. So yang P pun sama soalan dia dengan A, cumanya dia simbol dia lebih besar dan sama dengan. Okey. Bila lebih besar dan sama dengan pun sama juga dengan yang ni, dia lebih besar. Bila lebih besar dia automatik sebelah kanan. So 0.2 ni adalah positif. So kat sini 0.2, kat sini 0.2 lebih besar. Okey, kita buat dulu palang untuk 0.2. Nak lorek belah mana ke mana tu kita tengok dia punya simbol ni. Okey, kalau lebih besar dia mesti ke kanan lah. So yang ni ke kanan. Okay, sebab itulah ni lorek belah kanan. So syarat dia lorek belah kanan dengan ada simbol lebih besar ataupun lebih besar sama dengan. So yang ni dua-dua okey lah, dia lorek belah kanan. Yang ni pun dia ada, sebab adalah boleh tengok jadual dia. So yang ni 0.2. Okey, 0.2 kita tengok kat sini. So 0.2. Ya, 0.2. Okey, saya buat kat sini. Okey, 0.2. 0.2. Okay, dia ada dua nombor sahaja, 0.2. Yang ketiga ni tak ada. Tak ada tu maksudnya kosong lah. So kena tengok dekat kosong. So 0.2 jadinya 0.4207. Okay, dia bertembung dekat 0.4207. Okay, simple je. Tak ada cara kira sangat pun. Kita just tengok jadual sahaja. Okey. Macam mana pula kalau ada okey, yang ni tadi dia ada 3 nombor, yang ni 2 nombor. Okey. Macam mana pula kalau dia ada 4 nombor ni? 2.19 Okey. First thing first, kita kena lukis graf dululah. Okey, lukis graf bentuk dia shape macam ni, tu kita buat palang untuk nombor dia. Yang ni bagi ni. Okey, yang ni positif. Positif, fokus kita sebelah kanan. So dekat sini 1.196. So simbol dia lebih besar. So lebih besar sebelah kanan. So bila sebelah kanan, daripada palang dia ni mestilah lorek sebelah kanan. So syarat yang pertama tadi lorek belah kanan. Lorek kanan kan. So dia lorek kanan, ya. So dia ada simbol antara yang ni tak? Ya, dia ada yang ni. So dua-dua dia okey. So barulah kita boleh rujuk jadual taburan normal. Okey, so yang first ni 1.1. Okey. 1.196. So dua yang pertama ni adalah dekat kolom yang pertama ni lah 1.1. Yang ketiga 9 dekat atas ni. So 9. Okey, so barulah kita dapat dia punya ni. So kita tulis dulu 0.1170. Okey. Lepas tu ada yang terakhir ni 6. So 6 ni adalah yang last kali ni lah, kotak yang belakang ni. Okey, cari 6. Okey, 6 dekat sini. Okey. So perasan kat ni adalah minus ataupun tolak. So kita kena tolak. So tolak berapa? Bukan 12 ni, dia 0.0. Okey, nak senang, nak mudah, kita ikut yang ni saja. Yang ni ada berapa? 1 2 3 4 5. Okey. So 12 tadi kita tulis daripada belakang. So 12. So 1 2. So jadi kosong lagi, 0 0 titik 0 0. So 0 0 titik 0. Okey, so 0.0012. So itu lebih mudah lah. So kamu mula daripada belakang. So 12. So 1 2 dah ambil dekat sini. So dia punya kosong ada 3 lagi lah. 1 2 3. So 1 2 3. So tolak, kamu dapatlah 0.1158. Okey. So itu sahaja penerangan dia. So saya nak kamu cuba buat soalan D, E dengan F. So yang ni semua mematuhi syarat. Kenapa? Yang ni positif, yang ni positif, yang ni positif. Kalau positif mesti dia duduk belah kanan. Lepas tu dia ada simbol lebih besar, ni pun lebih besar, yang ni pun lebih besar. So syarat dia dua ni semua okey. Sebab kita memang tengah buat untuk kes yang ni lah. Okey. So kamu cuba buat
D, E, F dan cuba biasakan macam mana nak tengok jadual. Okey. So yang ni saya bagi jawapan dia. So, saya nak kamu buatlah. Okey, yang ni saya bagi jawapan dia. Saya nak kamu lukis graf. Lepas tu buat jalan kira macam saya buat ni lah. Okey, saya bagi dia punya final answer saja. So yang ni jawapan dia 0.4992. Yang ni jawapan dia 0.032. Yang ni jawapan dia 0.2501. Okey, so sampai situ sahaja untuk video ni, lebih kurang dalam 20 minit. So part ketiga nanti kita akan buat kes yang negatif pula. Okey. Dia nombor negatif, dia nombor negatif dan dia simbol dia lebih kurang ataupun lebih kurang dan sama dengan. So dua ni dia memang tak mematuhi syarat kita tadi lah. So bila dia tak mematuhi, macam mana cara kita nak buat? Okey, yang ni untuk next video. So untuk video ni sampai sini dulu. Okey. So nanti saya akan bagi tahu arahan dekat grup. Okey. Sampai sini saja. Selamat menonton dan terima kasih.